Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, alhamdulillah kita jumpa lagi pada pagi ni. Allah Taala mengizinkan kita untuk hadir pada majlis yang baik. Okey, syukurlah kita kerana diberi keizinan. Yang last yang ni, Mirbahul Munir. Cuba tengok. Betul lah Raut? Betul. Orang perempuan kalau diam tanda setuju kan? Betul lah. 5 syarat sah iman. Ni dah. Dah. Okey. Ada orang beriman. Ni mula nombor 4 ni. Sekejap saya nak ambil tanda iman dalam peribahasa hadis Quran. Sekejap, ini ada tinggal. Tanda orang beriman. Sekejap. Banyak sangat nota sampai tak tahu satu mana. Okey. Ni apa? Arif. Okey ni. Ni kita nak belajar ni. Tanda orang yang beriman sebagaimana orang yang dinyatakan oleh Quran dan hadis. Dua begitulah. Boleh nampak tak? Quran dan kata-kata Rasulullah ni dia beritahu. Jadi kalau kita nak check, kita ni ada iman ke tak ada iman. Sebab iman ni di hati. Dia ada dalam hati. Jadi nak check, inilah yang diiktiraf oleh agama yang mengatakan kita ni beriman. Satu apa? Ni nombor satu ni. Takut. Tu Allah kata dalam Quran, sesungguhnya orang-orang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka. Gementarnya. Kalau kita keluar bilik mesyuarat ni, orang datang kat kita, depan kau ada ular tedung. Kita kata apa tu gementar. Takut. Asal dia takut sendiri. Tapi kalau sebut Allah, tak rasa apa-apa, tak rasa gementar. Kau jangan buat Allah murka. Tak rasa apa-apa pun. Maknanya tak ada iman lagi. Sebenarnya lah. Walaupun kita kata kita beriman. Tak ada efek. Sebut nama Allah ni tak rasa apa-apa. Semayang kata Allahu Akbar, tak rasa apa-apa. Tak takut langsung. Tak gementar langsung. Itu tanda apa tu? Tanda tak iman. Ni yang bimbang ni. Tapi kalau sebut benda lain lebih merangsangkan hati lah. Sebab Allah tak ada rasa apa-apa pun. Nampak kalimah Allah dekat rumah orang, kat masjid.
Kat masjid taruh Allah. Dia baca Allah. Tak rasa apa-apa. Tak rasa macam satu, ni kalau aku buat tak elok ni, takut aku ni. Allah boleh buat apa saja kat aku ni. Tak rasa apa-apa. Kalau nak mati aku pagi ni pun mati aku. Tak rasa apa-apa. Mana tak ada iman lagi lah. Tak ada iman Tak ada iman yang sebenar-benarnya diiktiraf oleh Allah. Orang yang beriman ini, Allah kata sesungguhnya, benarlah, pastilah, betul lah. Macam bersumpah tau. Sungguh. Gitu. Orang yang beriman ini, inilah mereka yang bila disebut nama Allah, gementar hati mereka. Kalau tak gementar lagi, tak ada iman lah. Ini bahaya. Kita lebih terangsang bila disebut nama-nama lain. Kita lebih takut bila disebut nama-nama lain. Kau jangan lambat, kau kena buang kerja. Oh, hujan-hujan pun pergi. Tak apalah, itu disiplin kita, kehidupan, tak apalah. Kau jangan tak semayang, nanti Allah murka. Tak rasa apa-apa pun. Ada perbezaan. Sebab hati kita bukan kat sana. Okey. Satu, takut. Dua, dalam dia khusyuk dalam satu perbuatan, nama dia solat. Dikatakan dia solat dalam keadaan ihsan. Ihsan ni maknanya kalau solat tu ikhlas, khusyuk. Kalau solat tapi tak khusyuk, belum ada iman. Masih ada Islam. Islam ni mengucap dua kalimah syahadat, sembahyang 5 waktu. Itu pun kalau rukun betul lah. Kalau rukun tak belajar, syarat sah tak erti, main bantai aja, bukan kata tak ada iman. Islam pun tak ada. Kenapa? Tak faham perintah. Islam ni agama. Agama ni maksud dia perintah. Rukun tak erti, syarat sah tak pandai, jauh lagi sekali lah daripada dapat iman. Iman ni dekat hati, tanda pada solat ialah dia khusyuk. Tanda pada solat ialah dia khusyuk. Tanda pada hati ialah dia takut. Kalau solat rakaat pun tak ingat, maknanya dalam Quran hadis kata, dia bukan orang beriman. Dia hanya orang Islam. Dia bukan orang beriman. Orang yang diberi syurga ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita sembahyang tak khusyuk, kita kena tahu, sedar, kita kena malu, kita kena buat sesuatu. Sebab apa? Kita ni belum dipanggil orang beriman. Kalau sembahyang tak khusyuk lah. Dan tubuh tadi ingat kerja, ingat ini, ingat itu, ingat nak sarapan, ingat jam, ingat apa, ingat ini, kita bukan orang beriman. Bimbang, mati hari ini, bukan mati orang beriman. Kenapa? Solat tak khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Kami dia lalu keluar ayat ni. Allazina hum fi solatihim khashi'un. Iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Berjayalah orang-orang yang beriman. Allah kata berjayalah orang-orang beriman. Orang macam mana? Orang yang khusyuk dalam solat. Sebab tu kena belajar kaedah nak khusyuk solat, kena belajarlah. Sebab tu kena usahalah. Kalau tak khusyuk solat, mesti ada rasa bimbang nanti lah. Kenapa? Bimbang nanti aku bila mati, na'udzubillah min dalik, aku dikatakan mati orang tidak beriman. Ini sangat bimbang. Dan ini yang banyak berlaku pada diri dan masyarakat. Hatta kadang-kadang orang surau masjid pun tak dapat capai. Apa? Khusyuk dalam solat. Kenapa tak khusyuk? Kenapa tak khusyuk? Tak kenal. Allah pun tak kenal. Allah pun tak rasa. Latih pun tidak. Kaedah nak khusyuk pun tak pandai. Tak pandai, tak erti. Ulama ajar macam-ni. Tak tahu pun. Baru tanya, kenapa tak khusyuk? Mana nak khusyuk? Cara nak khusyuk pun tak erti. Kenapa buat kek tak jadi? Mana nak jadi kek? Resipi pun tak pandai. Ulama dah ajar nak khusyuk ni mula daripada dengar azan, ambil wuduk, lahirkan hati, dengar azan, jawab azan, sembahyang sunat, masuk je waktu, sembahyang waktu, dah khusyuk dah. Hati tu daripada luar, daripada awal. Dekat luar ingat Allah, makan pagi tadi, ingat makan nasi lemak, ikan bilis ni Allah yang hantarkan, laut mana, Allah yang hidupkan, tak tahu laut mana, tapi Allah tahu.
Kacang ni datang daripada mana, negeri mana tanam, kita tak tahu tapi Allah tahu. Dia sediakan kita makanan sebab apa? Allah SWT dah sediakan makanan ni sebab apa? Dia dah janji rezeki kita. Bagi kita ada nyawa, ada rezeki kita untuk makan minum. Jangan risau-risau. Ni air mineral ni daripada sungai mana, laut mana kita tak tahu. Tapi Allah tahu. Kita tengok ni je, kita ingat Allah. Ya Allah, hebatnya engkau, ya Allah. Engkau uruskan rezeki aku, baiknya engkau. Dalam luar solat, berlatih ingat Allah. Tengok awan, ingat Allah. Tengok burung terbang ke udara, Allah tanya dalam Quran. Siapa yang apungkan? Engkau kah? Kami kah yang apungkan? Lalu klinik kesihatan, tengok masing-masing dia check up, perut besar-besar. Siapa yang hidupkan manusia itu dalam perut dia? Siapa yang menghidupkan mani itu? Allah kata, kami kah? Engkau kah? Kami kah? Tengok pokok-pokok, siapakah menumbuhkan tanaman? Engkau kah? Kami kah? Allah tanya dalam Quran macam soalan. Agar manusia berfikir. Kat luar, praktis otak kita ni, tengok yang apa, cuba kaitkan dengan Allah. Kena kaitkan dengan Allah. Kenapa? Memang Allah yang buat. Memang Allah yang buat. Belajar ni boleh faham. Siapa bagi faham? Allah bagi faham. Datang ni sihat. Siapa bagi sihat? Allah bagi sihat. Bagi tadi, kejut anak bangun, hantar nursery. Siapa yang gerakkan kita hantar kat dia? Moga-moga dia selamat. Siapa bagi selamat? Allah bagi selamat. Semua, everything. Barulah bila semayang itu, maka dia letakkan Allah itu dalam hati dia, sebab tu dia menyebut kalimah-kalimah yang dibaca. Baru boleh rujuk. Ini kata Ustaz, mesti datang. Memanglah datang, kau tak praktis. Betul tak? Tak praktis kat luar. Dulu guru kata orang yang main sarkel tu, main baling tu, pak jatuh sekarang jatuh jugalah. Baling ini apa? Baling atas, baling bawah kelangkang, baling naik balik. Lepas tu senyum-senyum lagi, pandang sana, baling. Kenapa dia boleh buat? Kenapa dia boleh buat? Dia praktis. Dia latih. Kita hati nak latih bawa dalam solat ni, ingat Allah, latih dekat luar. Saya dulu FPM, saya kerja kilang FN. Tu kilang FN Jalan Fikir Besi tu. Dulu ada kilang. Sekarang tak tahu dah pindah mana tu. Jadi, dia punya kerja, saya kerja malam. Pukul 9 malam sampai 6 pagi. Jadi, masuk kerja je, ada gila-gila lah. Setengah jam duduk sini. Botol lalu tau. Botol oren dah siap tu. Ni park ni, ada kotak. Trump. Setengah jam. Trump. Tolak. Penuh. Tolak. Adalah orang lain angkat, taruh dalam forklift. Setengah jam. Lambat je krem. Penuh sebab dia pusing. Trap. Mula perlahan lah. Dah lama tu lah, sambil berbual. Buat kerja. Buang kawan sebelah. Prompt, angkat kali 4. Dah terror angkat 6. Prompt. 4 kali penuh. Lepas tu, ring. Dia ada bell. Ring. Mesin berhenti. Semua berhenti. Tukar. Pergi tengok botol pula. Duduk, ada lampu. Botol yang dah basuh ni, lalu. Botol oren ni. Lalulah, kita tengoklah. Kalau ada benda lagi kat dalam, macam QC lah. Angkat, taruh kat tu. Tengok basuh dia sekali. Tu yang kalau ngantuk terlepas tu. Lantak ada cicak ke ada apa ke, faham. Nasi goreng lah minum ada cicak dalam. Tu kalau bos tengok tidur tu, wah, dia marah. Bos Cina. Dah setengah jam, kering. Pergi pula bahagian lain. Jaga mesin pula. Cangkuk. Dia basuh botol, dia cangkuk. Dia cangkuk kat botol. Lepas tu dia masuk dekat air panas. Dia roll 6 kali. Boom. Air panas tau. Keluar sana. Sana ada orang jaga pula. Kering. Pergi sana pula, jaga sana pula. Kering, rehat setengah jam. Kering, masuk balik sini. Ambil itulah. Tapi yang dia kata apa macam mana orang boleh angkat laju? Saya tengok ada abang-abang yang kerja lama kan. Kami bual tu. Pram. Cepat tangan dia. Kenapa? Dah lama, dah biasa. Kita dah lama semayang tapi kita masih gagal. Kenapa? Kita tak tahu kaedah yang ulama ajar, yang mereka dah buat, mereka dah lalui dan mereka dah berjaya. Apa dia? Macam-macam lah. Kalau Imam Ghazali dia kata apa? Ada 6 perkara kan? Yang saya cakap dah. Apa? Hudurul qalbi, hadirkan hati engkau. 1. Lagi? At-ta'azim, engkau rasakan Allah itu agung. Agung ni apa?
Agung ni hebat, dia boleh buat apa saja. Orang tak larang. Satu, huzurul qalbi, hadirkan hati. Dua, at-ta'azim, rasakan Allah itu agung. Tiga apa? At-tafahum, faham pada bacaan dan perbuatan solat. Lagi apa? Al-haya. Apalah haya? Malu pada segala kekurangan dan kecacatan dalam solat. Empat. Lima, ar-raja. Ar-raja apa? Harap Allah terima semayang. Dah lama tak sebut tu, tak ingat dah. Dia hudurul qalbi, at-ta'azim. Nombor 6 apa? Al-haibah. Al-haibah. Al-haibah apa? Kenang kehebatan Allah dan rasa gerun dengan Allah. Itu nama dia al-haibah. Benda ni kena latih. Nak tahu gerun dengan Allah ni, nak kena kenal dia. Dulu kan belajar tauhid dulu, arwah Ustaz Ra'i, dia baca daripada kitab Aqidatul Najin. Dia kata apa Dalam kitab tu kata apa? Engkau lihat seorang, saya ulang, apa? Huzurul qalbi. Terima balik. At-ta'azim. Nak tulis sini ke? Nak tulis aku tulis. Kalau tak tulis, saya tulis. Macam mana nak pandai semua nak tulis? Huzurul qalbi, hadir hati. Tak apa, tulis dia. Dua, at-ta'azim. Tulis rumi je tulis maknalah. At-ta'azim ni ada. Merasa Allah itu agung. Lagi al-haibah. Al-haibah ni apa? Merasai kehebatan Allah hingga datang rasa hebat. Haibah, gerun. Tiga, al-haibah. Salin. 6 kaedah Imam Ghazali ajar. Kalau kau nak khusyuk solat, kau ingat benda ni. Al-haya. Haya apa? Apa rasa mulut cakap al, tangan type la? Al-haya. Rasa malu pada kekurangan dalam solat. Malu dengan Allah. Malu. Bila sembahyang je ingat lain. Rasa malu betul dengan Allah. Itu adalah haya. Lagi, ar-raja. Ar-raja apa? Tubna ilallah. Aku bertaubat pada Allah. Wa raja'na ilallah. Aku harap pada Allah. Harap apa? Harap Allah terimalah semayang ni walaupun banyak cacat cela, walaupun berusaha. Lagi, at-tafahum. At-tafahum ni daripada perkataan faham. Faham apa? Faham perbuatan solat, faham bacaan solat. Dan kalau baca tak faham, agak payah nak khusyuk lah. Ni kaedah huzurul qalbi, at-ta'azim, al-haibah, al-haya, ar-raja, at-tafahum. Ini kaedah Imam Ghazali ajar. Macam mana kau nak khusyuk dalam solat. Kalau kaedah lain, okey, saya nak cerita kaedah lain pula ni. Kita tulis kaedah lain lah. Semak ni, tak muat lah. Saya copy, saya insert. Sebab apa? Orang beriman ni dia khusyuk solat. Okey. Kita masuk balik word tadi. Kaedah khusyuk dalam solat. Ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau guru-guru ajar, dia ambil dia perkataan ulama' jugalah. Saya tulis sini juga. Tak apalah, kalau kongsi, nak kongsi-kongsilah. Kalam guru. Kalam ni apa? Ustaz-ustaz kita cakap lah. Itu kalam guru.
Apa dia ajar kau nak khusyuk macam mana? Dia kata, wudu. Masa wudu, baca doa. Masa wudu, baca doa pada tiap anggota. Ingat tak doa lu dia belajar rasanya ni? Basuh tangan kanan, ya Allah, jadikan tangan kananku menerima buku amal. Basuh tangan kiri, jangan kau jadikan tangan kiriku menerima buku amal. Basuh pula. Sedut air dalam hidung, jangan kau jadikan hidung aku ni mencium bau syurga. Keluar air dalam hidung, jangan kau jadikan hidung aku ni mencium busuk neraka. Kan? Kumur-kumur, ya Allah mudahkan lidah aku menyebut namamu dan membaca kitabmu dan mengatakan perkataan la ilaha illallah sampai akhir hidupku. Basuh kepala, ya Allah jadikan aku dapat naunganmu di hari akhirat nanti. Adalah setiap anggota adalah bacaan dia. Basuh kaki kanan, ya Allah tetapkanlah kaki kananku di atas titan sirat bersama orang-orang soleh. Basuh kaki kiri, ya Allah jangan kau gelincirkan kaki aku bersama kaki orang-orang yang musyrikin. Anggota-anggota ni doa dia lah. Lepas tu berpakaian, tunggu waktu solat. Ni diajar tunggu waktu solat. Ni. Yang nak khusyuk. Tunggu waktu solat. Tak dapat hari kerja, hari tak kerja. Kadang-kadang kenapa tak tunggu? Kerja lah, kerja susah. Asal 4.40, kita ada meeting, tak apa. Kerja. Hari tak kerja, tunggu. Maghrib, tak kerja. 6.30, dah balik. 7 lebih, dah ready. Duduk. Tunggu waktu solat. Dah wuduk dah pukul 7. Tunggu waktu solat. Tunggu waktu solat dengan apa? Dengan tafakur. Tafakur apa? Tafakur rasalah, ya Allah, aku hamba. Aku tunggu kau panggil aku. Selama ni aku biadab, ya Allah. Engkau dah lama panggil baru aku datang. Selama ni aku biadab, ya Allah. Aku sembahyang zuhur kat OP pukul 4. Bersama perempuan-perempuan yang lain. Kalau tak setuju cakap saya lagi, saya tak tahulah. Benda ni akan kekal pada kiamat. So saya katakan, pukul 1 pergi tempat perempuan, ambil gambar, tingkat 5. Pukul 4 aku pergi tempat perempuan, ambil gambar, tingkat 5. Ambil gambar slipper. And then you prove to me that I am wrong. Or you prove to me that I am right. Ya, abang tengok. Dan benda ni akan berterusan. Dan kebanyakan yang datang pukul 4 ni, 4 lebih ni, mereka tak belajar agama. Tak percaya, pergi tengok. Mereka tak belajar agama. Mereka tak dapat tarbiyah. Mereka tak dapat didikan. Mereka hanya sibuk dengan urusan gini gitu. Pergi kerja, balik kerja, ambil anak gini, basuh baju, basuh kain. Hari Ahad pergi orang kahwin. Lepas tu pergi tengok asrama. Itu dulu tu. Urusan agama, nak belajar macam ni, nak tengok dekat surau, nak tengok kat media, nak tengok apa yang patut dibuat pada agama, selamatkan daripada neraka. No at all. Saya cakap sungguh. Dan dia akan membina alasan demi alasan supaya jangan nafsu dia kata, engkau ni leka. Tak, dia akan bina alasan. Alasan yang kukuh pada apa yang dipandang oleh orang. Nak tunggu waktu solat. Tak pernah. Never happen before. Orang subuh 5.52. Patutnya 5.30, pukul 5, 4.30 dah bangun. Dah duduk dekat sejadah dah. Tunggu waktu solat. Nak zikir ke, nak istighfar ke, nak mohon ampun ke, nak apa ke. Patut gitu, patutnya. Apa? Mana orang kerja kelima? Kita kata kita kerja payah nak buat. Okey, tak kerja buat. Proof yang kita cakap ni betul. Tapi tak kerja, tak juga. 6.30 bangun. Purposely, kunci jam 6.30. Habis kata, Ustaz kenapa sembahyang tak khusyuk? Betul tak? Tak buat apa ulama ajar. Macam ada orang datang kelas, Ustaz, saya tak faham lah tauhid. Tak apa, cakap belajar lagi. Minggu depan datang. Saya tak faham lah tauhid. Saya perhati je dia, cakap 2 kali. Minggu depan cakap lagi. Minggu depan saya tengok cara dia belajar. Kitab tak ada. Kadang-kadang surau belikan kitab, bagi kitab. Tak nak.
Duduk menyandar, salin tidak. Kadang-kadang tengah-tengah tu. Buat lawak kan, bangun kejap ketawa. Tidur balik. Lepas tu cakap, Ustaz, tauhid ni susah lah. Kalau muka tu belajar, cara itu belajar mencatat tak nak, beli kitab tak nak, ambil rehat tak nak. Lepas tu kata Ustaz tak faham lah. Memanglah tak faham. Betul tak? Orang yang salin pun kan tak faham. Payah. Orang cara itu nak faham ke? Saya tunggu dia cakap lagi sekali. Kalau dia cakap tak faham, kau telah mengeluarkan peluru tembakan-tembakan yang bernas. Kau cakap tak faham, aku cakap dia. Macam mana awak belajar? Tak faham. Awak tak salin kan? Awak tidur kan? Awak gini kan? Mana Ustaz tahu? Aku duduk depan, aku tahu lah, aku nampak lah. Belajar 8 kali muap. Belajar 40 minit je. Tak ada hati. Dia nak faham ni dekat akal. Akal ni hantar ke hati. So, kita kena bantu akal ni dengan guna mata, dengan guna tangan. Ustaz kata benda berat, tak boleh tarik macam ni. Benda berat kena macam ni, dah kena tarik dengan badan. Bengkok badan. Krak pun dia jalan. Ilmu ni berat. Ilmu ni payah. Jadi kita bantu dengan apa? Dengan tulis, dengan kitab, dengan pandang, dengan tanya, dengan dengar, dengan fikir. Apa dapat ilmu. Jadi kalau buat gitu, dapat. Kalau dengar-dengar kat masjid, lepas tu kan sambil dengar, duduk luar lagi. Tengok WhatsApp kejap, senyum kat handphone. Letak balik dengar, lepas tu pandang, garuk punggung. Tengok orang datang, lepas tu ada pula orang datang masjid, tengok pula. Mana boleh faham? Betul Mana boleh faham? Kita ni usahanya bagi faham tu Allah. Tapi usaha ni daripada makhluk. Usaha ni daripada makhluk. Allah melihat kesungguhan kita, baru bagi kita faham. Kalau benda ni tak payah usaha, senang. Ambil ni print, rebus, minum. Boleh faham. Tapi tak boleh gitu. Hukum adat kena buat. Adat dia apa? Adat dia sungguh-sungguh. Faham, Allah beri. Begitu. Lepas ni jangan cakap dengan saya tak faham nak cakap pun takut. Kan Ustaz bantai aku tidur kan. Tak faham kau tanggung ni. Okey. Tunggu waktu solat dengan tafakur. Okey. Lepas tu solat tu apa? Dia kata apa? Menjawab azan. Dengan hati. Maknanya dengan khusyuk Rasulullah kata siapa yang jawab azan dengan hati, nescaya dia masuk syurga. Jawapan orang jawab azan dengan hati ni, nescaya dia masuk syurga. Jawab azan ni termasuklah doa lepas azan semualah. Lepas tu, next step apa? Kalau ada solat sunat, buat solat sunat. Sekarang dah ramai orang solat sunat. Tadi saya semayang dekat Tol Seri Mesi. Saya datang je, saya dengar lah dekat kereta saya orang azan. Saya datang tak ada orang. Saya pergi sunat. Lepas tu saya fikir tak ada orang. Kata nak semayang dengan siapa jemaah? Orang rumah semayang dekat tempat perempuan. Tempat perempuan dia tutup dengan papan. Maknanya kalau semayang jemaah perempuan tak sah. Kenapa? Tak ada laluan nak pergi imam. Nak buka tak boleh, papan tu dia melekat. Saya tunggu lah, kita nak tunggulah. Tunggu seminit. Lepas tu adalah ni saudara kita orang Bangla yang pakai baju oren tu. Plus, baju oren seluar oren. Saya dengar, nampak orang ambil uduk. Saya kata ada kawan nak semayang jemaah. Sebab saya rasa sangat rugi lah untuk semayang jemaah. Sangat rugi tau. Kecuali tempat yang tak boleh lah langsung. Kalau boleh tahan, saya tahan. Masuk, saya dengar dia wuduk, dia nampak saya, Assalamualaikum bang. Dia kata, Sikijap. Betul sikijap? Sekejap lah. Sikijap bang. Mau semayang sunat. Semayang sunat Dia tengah semayang sunat, ada abang tu orang lagi masuk. Masuk, jalan laju. Buka seluar pakai kain. Dia tampak saya. Abang Haji, dah waktu dah? Dah. Kejap. Kahwin semayang sunat dulu. Semayang sunat pula. Saya kata bagus dia orang ni. Dalam kesibukan kerja, dalam kelang kabut kerja ada masa ke sunat subuh? Tak apa, saya tunggu, tak apa. Saya bertunggu. Tunggu dia dah habis je, dia kamat. Dah tak ada orang pun, di kamat saya dah jadi imam.
Kita masuklah. Betul baru datang, ramai orang datang. Rupanya kat belakang tu ada orang tapi dia tak nak masuk. Dia duduk tunggu. Tunggu nak jadi imam ke apa benda ke tak tahu lah. Bila dah ada kamat, dia pun ramai. 10 orang. Apa yang kita nak kata sekarang orang dah mula sedar lah. Kelebihan sembahyang sunat, orang dah mula. Tadi kita zikir sekejap pun orang tak bangun. Selalunya orang bangun kan. Zikir sekejap tu. Orang dah mula faham. Lepas tu salam, kat tangga tanya dari mana, kerja apa. Dia dah mula. Sekarang orang dah mula faham. Bila begini orang dah mula cari saudara, orang dah tahu, orang dah kenal. Kalau kita tidak macam itu, kita maknanya kita tinggal dari segi agama kita tinggal lah. Orang lain yang sibuk-sibuk kerja-kerja buruh pun sembahyang sunat. Kita ni kerja pegawai, Allah bagi gaji baik, kita nak sembahyang sunat pun tak nak. Tu tak bagus. Jadi solat sunat. Lepas solat sunat ni, yang guru kata, ikutlah prosedur, kita buat apa, kita qamat. Kalau kita main seorang lah. Kalau kat surau tak adalah qamat. Kalau solat seorang, qamat. Lepas kita qamat. Lepas tu dekat sini lah baru kita tunaikan solat fardu. Ni. Ini solat fardu. Ini yang guru-guru ajar step. Macam kita katalah, kalau perempuan tu kata saya nak cari lelaki yang baik, lelaki yang soleh untuk jadi pasangan saya. Apa dia kena buat? Kembang selaman? Tahu tak kembang selaman? Tahu tak? Tahu kembang selaman? Nama, jawatan, ciri-ciri yang dicari, berpakaian uniform, kerja kerajaan. Kan ada kembang selaman kan? Tak kisah asal penyayang. Ciri yang dicari, dark, tall and handsome. Kau nak cari dark, tall, handsome, muka kau kena cantik lah. Ini gambar, kan cakap kau marah pula kan. Kalau muka setengah maut, janganlah tulis dark, tall, handsome. Biar padan-padan sedikit. Itu dulu cari. Sekarang solat fardu ni, jadi proses khusyuk dia mula kat sini. Ini. Ni. Kat sini. Ini. Dia bermula. Sini bermula proses khusyuk. Khusyuk solat. Dia mula sini dan dia akan jalan terus dekat sini. Dia akan jalan sini, lepas tu dia akan jalan sini. Sini. Dan di sinilah nanti akan berlakunya yang guru-guru sebut sebagai kemuncak pada segala khusyuk. Dekat mana? Dekat solat fardu ni. Dekat sini. Jadi sini kemuncak. Kemuncak. Ni kemuncak lah. Kemuncak khusyuk. Kemuncak khusyuk inilah yang dinamakan sebagai ihsan. Inilah. Jadi apa yang saya belajar dulu macam inilah. Saya sampaikan je ni. Ini bukan ilmu kita ni. Guru yang ajar. Kita dengar-dengar, kita faham, sampai macam ni. Dan kita cuba dah buat dapat yang mungkin kita buat. Gini. Ni kaedah dia. Lagi satu. Okey. Guru-guru sebut juga. Macam mana nak melahirkan khusyuk ni. Okey, dekat sini kita sambung kat atas. Okey. Satu, ikut hadis. Awwaluddin apa? Ma'rifatullah. Tulislah terjemah sekali. Seawal-awal agama itu mengenal dulu kan arwah di Paraya di rumah. Tinggal buat satu. Ini tabligh lah, dia ikut tabligh. Dia pernah cakap dengan saya. Maksud dia cakap dengan anak saya tau. Dia kata dengan anak saya, La ilaha illallah. Dia ajar anak saya lah. Anak saya masuk kau pernah pandai cakap. Dia kata, abang, ada sebut nama glamour saya lah. Tak boleh sebut lah kat sini. Abang, ada sebut nama saya. Dia kata, Hir, nama dia Hir. Hir pernah dengar ada ulama'
sebut. Dia kata Rasulullah pernah bersabda, kalau anak kita, perkataan pertama je dia pandai cakap ialah la ilaha illallah, Allah akan ampunkan dosa mak bapak dia dahulu dan kemudian. Dia cakap dengan saya. Dia kata dengar ulama cakap. Dia ni rajin pergi tabligh kan, dengan ceramah ke apa benda. Dia cakap dengan anak saya, la ilaha illallah. Kita anak kita, first perkataannya dia pandai apa? Baba, mama. Betul tak? Dia tak pernah sebut Allah. First, Allah. Second, la ilaha illallah. Kakak, nenek. Sesuai dengan nasib. Satu-satu, saya sayang Allah. Inilah sampai nak selamat nikah. Lepas tu, yang dah satu, saya sayang kerja. Dua, saya bina kerja. Tiga, saya ambil ijazah. Empat, kalau sempat belajar agama. Ni. Kalau sempat belajar agama, kalau apa? Ijazah. Apa? Kerja. Kau kata kau pergi kau. Guru kerja kau. Nak dapatkan satu sijil yang swasta buat, kenapa? Ni kalau aku naik pangkat ni boleh. Gitu, kita fikir gitulah. Kau belajar ni tauhid ni. Bayar yuran RM20. Apa tak ikhlas RM20 2 hari, RM5 dah lah. Kalau dapat kat aku cakap bengong je. Cakap susah, faham. Nyanyi, salah nyanyi. Salah lirik. Ni, guru kata, Awaluddin Ma'rifatullah, ni hadis. Okey. Lepas tu dia kata, bila dah kenal agama ni, dah kenal Allah ni, dengan apa? Dengan belajar lah. Mestilah dengan belajar. Mesti dengan belajar. Nak kenal, mesti belajar. Nak kenal, nak tahu. Nak tahu itulah ilmu. Mengetahui hakikat sesuatu, itulah ilmu. Okey. Lepas tu, dia ada sebut perkataan ni lagi. Apa? Seakhir-akhir agama, ni awal. Ini tahu, ini rasa. Ada beza tak tahu dengan rasa? Pasti ada beza. Bukan sama. Tahu ada Allah, dia tahulah. Tapi kalau dia rasa Allah ni ada, dia lebih berkesan lah. Ini rasa Allah dalam kehidupan, ini nama iman. Kenal Allah itu nama dia pengetahuan. Bila iman ini, kedudukan dia, position dia, tempat letaknya adalah di hati. Tempat letak iman itu di hati. Benda yang dirasai itu adalah di hati. Benda yang dia tahu itu adalah di akal. Jadi kalau benda yang awal sekali dalam hidup ni mesti tahu agama. Dan kenal Allah. Tapi kalau tak belajar agama, tak kenal Allah, dia not even start lah. Dia belum mula lagi. Macam mana nak rasa Allah dalam hati? Allah kata apa dalam hadis kursi? Engkau ingat dengan aku seorang-seorang, aku ingat engkau seorang-seorang kan? Engkau ingat dengan aku berjemaah, aku ingat engkau dengan berjemaah malaikat di langit. Engkau datang sejengkal, aku datang serasta. Apanya datang? Rahmat dia, kasih sayang dia. Datang kat kita gerak sikit je nak belajar agama lah. Rahmat Allah datang kita dah. Lebih pantas daripada apa yang kita sangka. Aku datang berlari, bukan Allah tu berlari. Cepatnya rahmat tu, cepatnya keampunan. Cepatnya udah apa je. So don't worry. Gerak je menuju Allah. Pergilah belajar agama. Pergilah beramal. Pergilah berubah. Pergilah tengok cermin. Lepas tu kerja. Kerja. Nanti sampai kerja nanti mesti ada orang komen. Beli sedia. Mesti orang kata,
muka you kusam lah. Sebiji macam iklan Hadis no. I tengok muka you kusam lah. Mesti dia ada jawapan. Kusam tak adalah. Biasa je. You tak make up. I make up. Oh, bagi suspend. I tak nampak. Cakap dengan dia, you buat baik tau. Sebab, ni cerita betul. Ada kawan I, dia make up. Tapi kawan tak nampak. Kawan dia tu mati. Nampak you make up. You make up betul. Oh, cantik you make up. Kalau aku bagi dia suspend ni. Susah benar nak faham. Patut dia kata apa? Patut apa? Eloklah you tak make up kan. Kita ni berian untuk suami je, dia kata. Eloklah. Kau apa nak make up? Nak make up dengan siapa? Nak tengok siapa? Bos. Bos tu bukan suami kita. Kita jangan kongsi muka kita cantik-cantik kan bagi lelaki tengok. Sebab apa? Kita pun tak nak lelaki kita orang ambil jadi bini berdua. Dia juga cakap itulah. Kita pun tak nak lelaki kita orang kongsi. Kita jangan kongsi muka kita kat orang. Wah, pedihnya bagai dihir-hiris. Dia macam yang kau cakap ni, tak adalah aku cakap betul lah. Kau nampak tak aku make up? Oh, nampak. Kenapa? Berubah, pergi, tengok, jalan, belajar, cara khusyuk, cuba nak khusyuk, Allah datang lagi cepat rahmat dia. Allah akan turunkan kasih sayang dia, Allah akan bantu kita dengan cepat daripada apa yang kita jangka. Kalau boleh faham gitu, cantik lah. Kalau tak boleh faham gitu, nantilah Ustaz, bila lah masa nak khusyuk, kepala tengah berserabut. Kalau fikir gitu, bila pun tak khusyuk. Bila tak khusyuk, maknanya tidak menjadi orang yang beriman. Dekat mana? Kita tengok kat sini tadi. Mana tadi? Ni. Ini kita padam semak Kita dah tulisan dia kan? Tak kertas lain kita padam ni. Saya tengok ni semak. Okey, alamak. Apa terpadam semua tu dah? Oh, sebab ni. Nak buat ni dah sampai mata jadi gabun. Malam-malam buat. Ini kelas online dululah. Ada Haji tu kata dia tengok file banyak kan. Haji Adam. Ustaz ambil pendrive, save. Anything happen to your laptop, you ada spare. Saya dah save lah. So, kita ambil pendrive, saya simpan. Supaya orang beriman itu, dia mendapat apa? Ini satu perkataan. Qad aflahal mu'minun. Ini perkataan ni kita ambil perhatian. Berjayalah orang-orang beriman. Maknanya dapat kemenangan lah orang-orang yang beriman. Dapat kemenangan ni maksud apa? Berjayalah ke akhirat. Berjayalah sangat ke akhirat. Selamatlah daripada api neraka. Selamat dari huru-hara kiamat. Selamat dan selamat. Kenapa selamat? Dia khusyuk dalam solat. Kenapa? Dia telah diiktiraf mendapat akan kemenangan. Dulu cikgu kata, usaha tangga kejayaan. Ini very popular. Dulu saya sekolah Jalan Geni. Lencana, Jalan Geni bukan yang di Geni Ni nak dengar betul-betul. Kata ustaz dulu gangster ni ada Geni. Bukan yang di Geni, Jalan Geni. Ni dekat sini ni, Semarak ni. Dia punya rencana tu, do your best. Baguslah word dia. Siapa buat tak tahu lah. Buat bersungguh-sungguh. Saya bila dah tua baru rasa. Dulu kecil-kecil. Baca pun tak ada rasa apa-apa lah. Tak faham kan. Dah tua ni saya kata saya rasa bangga lah dengan sekolah ni. Apa? Kalau saya jumpa lah orang yang cipta perkataan ni, saya kata saya setuju dengan awak. Walaupun dia ni orang Cina ke apa, saya tak kisah. Kenapa? Do your best. Kerja sungguh-sungguh. Kalau kerja, sambil pergi buat kerja sambil makan mi Bandung, tak sungguh-sungguh. Kalau belajar sungguh-sungguh. Kalau belajar tak cantik, tak apa, bukan sungguh-sungguh. Kenapa? The principle, dia punya benda key tu, do your best. Be the best. Apa lagi? Best ni apa? All the best. Lagi? The best among the best. Ada lagi apa? Good. Betul good. Padahal aku English fail dulu. Good, better, best. Orang putih panggil apa tu? Comparative apa?
longer, shorter. Apa orang betul panggil? Takkan tak ingat. Kan baru Max PM tahun lepas. Superlative adalah nama dia. Macam anak saya tahu ni. Cikgu bahasa Inggeris. Short, shorter. Good, better, best. Good, better, best. Tapi kalau cikgu write, dia tak tulis better. Tak tulis. Dia tulis good. Kan? Dia tak tulis besok better. Besok best. Tak ada. Dalam bahasa Melayu dia ada satu perkataan. Kalau budak ni dapat D, penggal pertama, D penggal kedua, penggal ketiga dapat B. Budak ni telah mengalami satu apa? Shift paradigm. Shift paradigm bahasa Melayu apa? Anjakan paradigma. Tapi kalau kat sekolah dia panggil anjakan apa tu? Saujana. Bukan saujana kajang tu. Lonjakan saujana. Saujana ni tahu? Jauh. Saya ni baru kursus dekat Dewan Bahasa 2 hari. Itu yang saya cakap bahasa Melayu tu. Semalam kursus semayang 2 hari. Best lah, seronok. Diorang sangat supportive lah. Bertanya soalan, suruh buat lakonan, suruh buat jadi model semayang, diorang datang. Bagus. Tak ramai lah. Dalam 30 orang. Semalam baru buat 2 hari. 8 pagi, 4 petang. Saya dengan orang rumah datang ikut saya hari kedua. Kita pukul 7 lebih dah sampai. Mula 8.30. Hari pertama mula 9. Jadi saya sampai dulu, tengok surat kunci. Jadi jaga tu, Ustaz saya buka kan. Tingkat satu, dia tunjukkan dia parking, saya buka. Saya masuk situ, saya ingat 7.35. Saya tengok dalam WhatsApp, jadual, alamak pukul 9. Tapi saya takut jam lah. Saya tak tahu lah, saya duduk situ. Otak saya nak buat sajak. Saya kata agaknya aku duduk di bahasa ni. Dekat luar ada satu banner. Hari Pemusi. Diorang ni memang gitulah. Diorang ni, kalau kita tengok kan, puisi tahunan, anjuran dia bahasa. Malam puisi tahunan. Dia bahasa. Lalu dia akan panggil Kopratasa, artis-artis yang nyanyi lagu sajak ni kan. Samad Said, dia akan panggil lah untuk baca sajak. Itu sana. Agaknya turut. Saya boleh pegang aja saya laptop, saya boleh buat saja. Macam mesin tu. Tapi kalau saya duduk sini, saya tak boleh buat saja. Sebab sini para wali kan. Jadi saya akan ingat ilmu tu lah. Tu beza tu. Tengok muka Mutada, tengok muka adik-adik anak-anak sini. Teringat Sumayyah. Kenal Sumayyah tak? Darahmu menjadi sumbu pelita iman. Kan Sumayyah kan? Nombor 3. Dia ada satu sikap dalam Quran kata, dia suka dengar ayat Quran. Dan sekali buka lah ayat Quran dekat radio. Ada pendrive, pasang lah. Jangan nanti buka radio, keluar Quran, alih. Ni siapa pula mati ni dia kata. Dia faham ayat Quran, mesti ada orang mati. Dan sekali dengar, biarlah dia main. Kita kalau radio IKIM kan, yang bagus dengar radio IKIM lah. Dia kalau sebelum azan subuh ni, dia baca Yasin. Kalau kita kerja jauh, kita 5.30 dah keluar rumah, buka je lah. Biar Yasin tu kita dengar. Kalau kita boleh ikut, kita ikut, dengar. Nanti rasa seronok hati. Bila kita ada rasa suka, terdengar ikut kita suka, itu petanda baik, kita ada ciri orang beriman lah. Kalau buka, apa ni, baik layan lagu Neraka FM. Bagi tuan Lovan, hari ni apa khabar? Kita dengarkan lagu daripada irama rock yang terbaru. Kumpulan rock terbaru, Neraka Jahanam. Neraka Jahanam. Wah, best. Orang kita, wah. Kali lori sampai, berdebum. Masuk neraka jahanam. Mana tak suka dengar? Kenapa tak suka dengar? Dalam Quran kata, dan apabila dibacakan ayat Quran, bertambahlah iman mereka. Bertambahlah dia rasa tafakur. Bertambah dia rasa, ya Allah, kau jadikan aku beriman. Bertambah iman, dengar ayat Quran. Tadi dia dengar perkataan Allah, kalimah Allah, gementar hati dia. Takut betul hati dia. Betul dengar ayat Quran, terseronok dengar ayat Quran.
Dia seronok dengan Al-Quran. Saya tengok yang rajin baca Quran ni, selalu tengok kadang orang Arab lah. Dia pergi Cameron Highland, kadang-kadang dia duduk dekat, apa nama yang, Genting Island kan naik-naik apa nama tu? Gondola, apa nama tu? Cable car tu lah. Saya tengok berapa kali tengok. Dulu kat MRT. Yang tak baca pun ramai lah. MRT. Pegang je. Buka Quran kecil je. Jarang orang kita buat gitulah. Orang kita dia baca bukan Quran, dia baca atau benda lagi lah. Nak sebut pun tak tahu kan. Dia suka tengok WhatsApp, dia suka tengok tu. Instagram, apa benda suka tengok tu lah. Rupanya telinga yang seronok mendengar ayat Quran ni, rupanya Allah sebut dalam Quran, inilah orang yang beriman. Saya pergi kedai mana pagi-pagi dia pasang Yasin, kedai minum pagi, kedai apa Walaupun makanan kedai tak sedap, tapi kadang-kadang saya suka pergi. Kenapa? Dia pasang ayat Quran tu, saya seronok. Kadang-kadang supermarket, Pak supermarket, budak tu pasang. Tapi kalau benda lain jarang. Kalau beca kat Melaka, tu naik beca kat Melaka kan. Baru saya bawa cucu saya naik beca kat Melaka. Dia pasang dekat handphone dia, rupanya dekat bawah situ ada box tau. Box tu ada speaker. Dia pasang lah tak apa-apa lagu. Dengar bingit-bingit telinga. Tak ada pun saya nampak beca tu pasang ayat Quran. Tu pun pasang ayat Quran kan. Sampai kayu tu pasang ayat Quran. Jadi kat situ dia orang dibenarkan pasang tu. Jadi kalau orang pelancong dengar kan, this is a Islamic country. Bawa cakap itu. Ini pasang beca lagu lagu dandut mau keluar macam mana? Dia tak ambil peluang untuk dakwah. Ni lah kadang-kadang orang tak faham. Ini ruang dia untuk dakwah. Media ni. Jadi ada orang dia pasang Quran bila apa? Rumah ada hantu. Dia pasang lah. Ustaz, rumah saya Ustaz dengarlah tik tik tok tik tok tik. Saya kata kalau ikut dalam ulama kata baca Al-Baqarah. Baca direct. Lepas tu 2 juzuk setengah. Lebih kurang kalau baca, kalau sederhana ni lebih kurang 2 jam lah. 2 jam. 2 juzuk setengah. Tak larat Ustaz, 2 jam nak ngaji. Baca pun mengangkat. Tak apalah pasang laptop. Pasang Al-Baqarah. Dulu guru kata 3 hari pasang. 3 hari. 3 hari pasang, dia akan keluar. Pasang 3 hari. Masa tu lah pasang. Hantu dah tak ada, tak pasang tak ada hantu lah. Sikap kita macam mana Bacalah hari-hari. Baca 2-3 muka, lepas tu baca lagi sikit. Kalau dapat baca 1 juzuk lagi bagus. Baca, lepas tu dikatakan Allah Ta'ala suka suara orang yang baca Quran. Lepas tu baca Quran yang baca dengan hati. Jangan baca dengan hati, diam, bukan. Baca keluar suara supaya telinga kita dengar. Telinganya dengar ayat Quran ni, lidahnya gerak baca Quran ni. Dia bukan baca majalah tau Quran ni. Lidahnya gerak ni, innallazina amanu. Dia gerak-gerak ni, dia ada kebaikan pada dia. Telinganya dengar ni, dia ada kebaikan untuk dia. Matanya tengok ni, dia ada kebaikan untuk dia. Pasti Quran ni baik. Sikit pun tak elok. Pasti Quran ni baik. Tu pergi Tanah Merah tu hari, pergi adalah anak murid online bawa pergi jumpa maksu dia. Maksu dia cerita pasal datuk dia. Dia kata, Tok ni, Tok Saad, nama dia Haji Saad, meninggal 115 tahun. Sampai meninggal baca Quran tak pakai spek. Kita baru 30. Baru 30. Aku tak apa, aku 60. 30 dah rosak mata. 35, 40 dah kena gaut. Muka dah macam nak maut dah. 45 tak boleh buat apa dah. Tak kawi lah, tak kuat. Rasulullah kata Allah lebih suka orang Islam yang kuat daripada orang Islam yang tak kuat. Dalam kebaikan ni kena kuat. Dalam kebaikan lah. Buat baik ke, pergi belajar ke, pergi jemaah ke, badan kena kuat. Minta Allah, ya Allah kau bagi aku kuat untuk aku taat. Tapi benda buat tak baik tak kuat tak apa. Benda buat tak baik tak kuat tak apa. Bila nak ngumpat rasa lemah badan, kenapa
bagus. Tapi bila dengar ceramah ke, dia apa-apa ke, belajar ke, badan segar. Tak nak nanti dalam ni apa? Face mask ke, gerak-gerak. Nguap. Yang kan dia dikir, dia nguap. Saya kalau kelas isyak kan kat surau, saya ni kalau dah maghrib saya ngajar 2 tempat lah. Maghrib satu, isyak satu. Saya dah tengok jam tau. Saya isyak selalu mula 9-10 minit. Saya ngajar, kalau saya nampak orang perempuan, dia saya selalu ada pukul 10. Saya dah tengok jam. Saya tengok jam dekat laptop, 10 minit saya tahu. Orang dah mula nguap. Moga Allah bagi kita qawi apa? Qawi. Kekuatan pada ketaatan kuat. Pada yang tak baik tak nak lagi kuat. Pada ketaatan kuat. Boleh gini, boleh basuh baju, boleh pergi belajar, boleh ajar anak ngaji, boleh ajar anak tuition. Boleh yang baik. Oh, steady. Strong. Orang mukmin yang membaca dan mengamalkan isi Quran ibarat buah jeruk manis, rasanya enak, bau dia harum. Orang mukmin yang tak baca Quran dan tetapi ngamalkan isi dia, tapi tak baca Quran, umpama buah kurma, rasa enak manis tapi tak ada bau. Orang munafik baca Quran ibarat minyak wangi, baunya harum tapi rasanya pahit. Orang munafik tak baca Quran umpama buah kemarungan, rasa dia pahit dan bau dia busuk. Kita nak jadi orang yang pertama tu. Dia orang Islam, dia amalkan, dia baca. Jadi kena cari jalan baca Quran walaupun sikit hari. Kena cari jalan. Pegang Quran, baca hari-hari. Dan saya cakap dulu kan, budak-budak dalam Quran ni, dia kata kalau Ustaz kata, kalau Quran ni tak pegang hari-hari, nanti dia mengajuk. Nanti dia lupakan kita. Okey. 3, 4. Ni. 4 ni perbuatan ni dia suka. Dia buat dengan rasa suka. Dia buat bukan rasa terpaksa. Anak sekolah agama, cikgu minta duit nak bina tempat sekolah. Bagi juga, tapi tak suka. Allah, sekolah ni tak habis minta duit. Tak cukup ke yuran RM45 sebulan. Anak kau duduk asrama, darah kuat. RM45 kau kata cukup RM45 bulan, tak cukup RM45 tu sarapan tak lepas hari-hari. Sekolah tu tanggung banyak tanggung daripada infak orang. Jadi kita kena suka lah. Suka. Sonok. Sonok. Gitu. Pagi tadi saya makan dekat apa? Tanglin lah. Kau tahu Tanglin kan? Kau cuba makan, kau tahu je. Sama lah kita. Saya tak makan dekat kedai Tanglin tu. Lambat buka. Masa tu baru 6.30. 6.40. Saya makan dekat kedai Abang Melayu yang setengah tu. Ambil. Berapa bang nak bayar? Tak apa. Dah ada orang bayar. Dia kata pagi tadi ada orang bagi saya duit. Jadi saya catat sini bang. Dia kata. Jadi orang ambil. Saya bayar. Tulis. Tolak. Jadi duit tu dekat saya. Dia kata. Oh, rupanya ada orang bagi dia duit. Dia kata abang ambil duit lah. Nak minum apa lah. Orang yang minum pagi-pagi ni dia bayarkan. Rupanya ada macam tu. Betul ada macam tu lah. Ada macam tu. Kenapa ni? Itu orang beriman ni. Kenapa? Suka infak. Bolehlah buat. Pagi-pagi Jumaat, cakap dengan kawan-kawan ni, okey nasi lemak kau jangan beli. Aku sponsor. Macam. Aku sponsor Isnin depan Jumaat. Kau jangan minum pagi. Kau nak makan apa? Aku suruh beli. Aku beli aku hantar. Saya dulu masa kerja Selcom dulu ada akak tu dia hari Jumaat je dia buat sarapan. Dia memang rajin gitu. Kenapa? Memang Ghazali kata, hari Jumaat ni hendaklah kau perbagaikan ibadah. Perbagaikanlah. Banyak selawat, banyak sunat, datang masjid awal, banyak sedekah, banyak tolong orang. Kenapa? Jumaat ini pelbagaikanlah ibadahmu. Tu orang suka sedekah hantar pisang hari Jumaat. Hari lain mana orang hantar? Hantarlah pisang pun tak apa. Pisang ke apa. Sekarang orang hantar macam-macam. Kat rumah saya tu orang pernah hantar apple, rambutan,
burger, macam-macam lah. Nasi-nasi ni cakap lah. Nasi lemak, tadi orang hantar air kotak. Apa lagi orang hantar? Macam-macam orang hantar lah. Makanan minum ni macam-macam. Kalau masjid-masjid dekat lain yang besar-besar, lagi orang bagi macam-macam. Kenapa? Infak, sedekah. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya, surah Al-Mu'minun. Dan yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka, surah Al-Anfal. Rasulullah pernah menjelaskan tentang bukti keimanan seorang dapat dilihat dari solatnya dan sedekahnya. Solat adalah cahaya dan sedekah adalah bukti keimanan dia. Jadi kena rajin-rajin lah. Sekarang ni lagi mudah online lah. Tekan aja online niat. Ya Allah, aku infak ni moga-moga aku dikatakan orang beriman. Atau dulu pernah zaman Rasulullah, seorang lelaki dia datang pada Nabi, wahai Rasulullah, yang saya dah sebut benda ni banyak kali. Cuma kita ulang untuk ingatan lah. Ayah aku sakit, tak boleh kencing. Dia kata, perkataan tu dengan Rasulullah. Ayah aku sakit, tak boleh kencing. Sekarang kalau panggil tak tahulah, batu karang apa tak tahulah kan. Rasulullah kata, bersedekahlah. Pergilah nak pergi klinik, pergilah. Tapi bersedekahlah. Bila dia dah bersedekah, dia kata Rasulullah, ayahku telah sembuh. Jadi bersedekah ni antaranya dia menghilangkan penyakit daripada badan dan dia menghilangkan kerumitan yang kita alami. Jadi kalau nak sedekah, dulu guru ajar, niat. Kita masuk RM10 nak tabung, niat. Ya Allah, kau sembuh kalau sakit mak aku. Boleh gitu dia kata. Kenapa? Rasulullah pernah ajar orang lelaki kau pergi sedekah. Kalau ada apa-apa masalah anak sakit dekat asrama, doktor cakap, cikgu cakap, kak datang kak, ni sakit kuat ni. Demam panas. Dalam perjalanan tu, kalau singgah kencing ke, nak singgah semayang ke, jangan lupa apa? Masuk duit tabung. Masuk duit, ya Allah kau sembuh kalau anak aku. Lepas tu jalan mana-mana pergi makan, nampak kucing datang kat kita. Macam saya buat apa? Saya bawa makanan kucing dalam botol. Saya isi dalam botol. Saya letak kat kereta lah. Kalau kita tahu, kalau kita pergi makan mana-mana, mesti kucing datang. Kadang-kadang dia punya lapar, sampai dia, dah tengok tak? Dia panjat tau. Terkejut dia. Mereka tengah makan, mak engkau. Nampak macam macho. Sekali mak engkau. Nampak macam macho. Macam panglima hanya buat makan. Mak engkau, dia punya kucing ni. Pergi kat kereta, buka, panggil dia, bagi dia makan. Jadi tak kacau kita, tak kacau orang lain. Bagi dia makan. Lepas tu elok simpan. Niatkan apa? Aku nak berkasih sayang sesama makhluk. Bagilah dia makan. Kesian dia, memang kesian. Bunyi dia kadang-kadang bunyi dia bukan ngiau tau. Bunyi dia macam orang menangis. Saya pergi Kelantan, saya balik. Kucing kat masjid ni mungkin tak ada orang bagi makan. Saya ingat kadang-kadang ada orang bagi makan. Dulu dua pupu saya rajin bagi makan. Tapi saya nampak dia sakit. Bila saya masuk kereta, kucing tu berlari dia di masjid. Dia punya bunyi ni macam baby nangis. Saya pun cepat lah buka kereta bagi makan. Sambil dia makan dia bunyi. Saya kata dahsyat kucing ni apa Lepas tu bila dia diam bila pandang muka kita rasa gembira kan. Dia rasa macam, bagus kau dah makan. Sebenarnya rasa gitu lah. Tu dia pergilah, lagi mana dia pergi. Sekarang ni, kat rumah saya tu, subuh je, saya letak makanan. Rezeki siapa, kucing mana makan-makan lah. Kadang kucing datang, burung pun tumpang. Tik. Tak kisahlah, makan lah. Dulu kadang-kadang ada orang bagi pisang, saya letak belakang. Lepas tu nampak lah lubang. Tupai makan. Tupai. Kalau nangka tu, dulu musang datang. Saya nampak musang datang makan. Nangka tu gugur, saya biar. Saya kata rezeki dia orang lah, biarlah. Kan? Semoga kita niat apa? Ya Allah, aku berkisah sayang di bumi, engkau sayanglah aku. Buatlah perbuatan gitu, elok. Okey? Dah pukul 9. Tak cakap. 5:05, nanti sambung. Betul ke jam pukul 9 ni? Siapa sini? Ingat lagi lah, mungkin nanti insyaAllah.
Ha? Raya apa? Okeylah. Jumaat tak ada kelas Okey. Jumaat depan tak ada kelas. Orang dah balik kampung. Orang online ni ada lagi ke? Tak dengar tu. Oh ada. Okey. Tomat. Abang Din, how are you Abang Din? Long time no see Abang Din. Okey. Tengok bandingnya teringat lagu Deloitte ya. Oh di mana sih? Okey, insya-Allah. Nanti jumpalah Jumpa insya-Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.